Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir waj'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan shafiyah برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا اللهم زدنا علما نافعا وزدنا فهما وأكلا وأدبا. اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من العلماء الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagikan peluang kepada kita lagi. Marilah kita bersama-sama mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita daripada nyawa, daripada rezeki, daripada kehidupan. Maka marilah sama-sama kita mengingati pada Allah. Samalah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minta keampunan kepadanya dan minta kebaikan daripadanya, dan minta Allah Ta'ala dukungkan kita hingga akhir hayat kita di dalam iman dan Islam. Alhamdulillah, ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudari dan pula hadirin hadirat yang disayangi, dan peminat dan penonton semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita nak masuk bicara tentangnya masalah daripada masalah hukum akal. Maka kita royak dah hari itu, maka musannif kata i'lam annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafin. Ketahui engkau bahawa wajib di atas tiap-tiap seorang daripada mukallaf itu, yakni dia kena mengetahuikan rukun-rukun Islam dan dia mengetahuikan rukun-rukun iman. Maka rukun Islam kita sudah ma'ruf dan kita sudah terkenal dan kita sudah masyhur. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, mendirikan semaya. Yang tiga, mendirikan zakat. Yang keempat, yang ketiga, mendirikan puasa ataupun menunaikan puasa dan mendirikan puasa. Yang keempat, kita mendirikan zakat dan menunaikan zakat. Yang kelima, yakni kita menunaikan rukun haji. Dan rukun Islam itu dikatakan 5, dan rukun iman itu dikatakan ni, yakni kita beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat Allah, beriman dengan kitab Allah, beriman dengan para rasul, dan beriman dengan hari kiamat, dan beriman dengan qadar daripada qadar Allah baik dan jahatnya. Maka hari ini ibu-bapa yang dirahmati Allah, kita nak masuk cara daripada perkataan Imam Musannaf, daripada perkataan musannaf kita ada cerita perkataan bagi Imam Sanusi. Berkata Syekh Sanusi rahimahullahu ta'ala, telah berkatalah oleh Syekh Sanusi. Syekh Sanusi ni yang sudah makruf kalau kita ngaji di dalam ilmu usuluddin ataupun kita ngaji dalam ilmu kalam, maka ilmu Naimi Sanusi ni satu ulama yang besar dan satu ulama yang dikenali oleh para pengaji, para menuntut ilmu. Imam Sanusi ni orang panggil ulama yang makruf dan dikenali, iaitu di dalam ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Adapun masalah kalau kita ngaji dalam fiqh, yakni imam yang kita terkenal daripada Imam Nawawi, daripada Imam Rafi'i, daripada Ibn Hajar, dan laginya daripada Imam Syafi'i kita. Maka berkata Syekh Sanusi rahimahullah, yang katakan, i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi thalathati aqsamin, al-wujubu wal istihalatu wal jawaz. Jadi apa arti kata daripada perkataan muallif kita dan musannif kita, katanya i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsam, al-wujubu wal istihalatu wal jawaz. Artinya, arti daripada perkataan musannif kita dan muallif kita katanya, ketahui olehmu, yakni ketahui oleh kamu. Dia panggil khitab dengan mufrad tapi kanakinya umum, kanakinya jamak. Ketahui olehmu dengan makna ketahuilah oleh kamu. Ketahui oleh kamu
Kamu tiga ni siapa dia? Yakni daripada kita orang yang mendengar, daripada kita orang yang membaca, daripada kita orang duk mengajar, daripada kita orang duk mengaji, daripada kita orang yang duk tengok kitab musannaf. Maka termasuklah di dalam kitab musannaf, termasuklah di dalam totok kina musannaf, termasuklah dalam menghadapi perkataan musannaf dengan kata i'lam tu dah. Jadi mana i'lam dengan mana i'lamu tu bagi orang ngaji balaghah ya tahulah min itlaqil muqayyad wa iradatil mutlaq. Hak tu kita bercara suku di dalam ilmunya. Artinya ketahui olehmu, yakni ketahui oleh kamu hi orang-orang yang duk ngaji kitab musannaf, hi orang-orang duk belajar kitab musannaf, hi orang-orang yang duk dengar kitab musannaf, bahawa hukum akal itu, hukum akal, yakni hukum yang penting kena suluh dengan akal. Hukum yang penting kena fikir dengan akal. Hukum yang penting kena tasawur dengan akal. Hukum yang penting kena tergambar dengan akal. Tu mana? Hukum akal, yakni hukum yang penting kita kena mikir dengan akal. Hak ni bukan hukum syarak. Hukum saat ni tu ya ada dua, ya ada tiga. Ada hukum syarak, ada hukum akal, ada hukum adat. Maka wajib pun terbahagi pada tiga. Ada wajib syarak dan ada wajib akal dan ada pula wajib adat. Maka sini musannaf suruh kita tu mengetahui, fok kita tu tahu. Tertengah hukum akal. Hukum akal itu tersimpang ia dan tersakatlah ia hukum akal. Hukum akal ni tersipai ia, makna disakati, disepadankan akan dia, disakatikan akan dia, disimpangkan akan dia. Simpang pada berapa? Pada tiga bahagi. Hukum akal ni makna kata terbahgilah ia pada tiga bahagi. Ia tak lajak daripada tiga, ia tak kurang daripada tiga. Bukan dua, bukan empat. Makna hukum akal ni tersimpanglah oleh ulama dan mesakatilah oleh ulama, mentakying oleh ulama pada tiga ni. Bagi orang ngaji beberapa yang dirahmati Allah, sebut kata hukum akal, ia tak lebih la rabi'alahu, tak jenis keempat baginya. Makna kalau orang kata hukum akal tu empat, makna orang ni kecek, tak kena dengan wakil, tak kena dengan tajuk, tak betul dengan diri perkara. Kalau ia kata hukum akal tu dua, maka tak betul juga dengan wakil. Kerana hukum akal yang dibilangkan oleh ulama-ulama dan ulama usuluddin, ulama ahli sunnah wal jamaah, ya bila tiga ni saja, tak lebih pada tiga, tak kurang pada tiga. Tak lebih pada tiga, tak kurang pada tiga. Dua pun bukan, so pun bukan, empat pun bukan, lima. Tiga ni saja. Itu mana? Tersimpang ia, terhasar ia, tersakatlah ia di pada tiga, di dalam gulungan tiga ni. Maka hukum akal yang pertama tu gapo? Sebab itulah kalau kita tak ngaji hukum akal, maka kita nak sesatlah di dalam masalah agama. Sebab tu kena reti ke ibu bapa, orang tak ngaji masalah hukum akal ni, dia nak sesat di dalam masalah agama, dia nak sesat di dalam masalah akidah, nak sesat di dalam masalah pegengih. Sebab tu orang lah ni mudah sesat tu, mudah sesak, mudah kelai kabut, mudah haru biru, mudah jadi kemacan, mudah jadi kesamaran, dengan sebab orang learning dia tak reti tentang hukum akal. Dia tak reti hukum yang pasal kena mikir dengan akal, sakut dengan akal, tasawur dengan akal, dia tak faham. Pertama daripada hukum akal ni kan, wujubun. Yang pertama dikatakan wujub, yakni pasti. Pastian ataupun laziman, yakni wajib atau wujub. Ini namanya hukum akal. Nama hukum yang pesing kita kena mikir dengan akal, kita kena suluh dengan akal, kita kena tergama dengan akal, kita kena sila dengan akal. Maka kepastian wujub ni nama kepastian, nama musdah, benda yang tak ada, benda yang pesing kita reti. Benda yang pesing kita reti saja, benda tak ada. Supaya kita kata ginilah, as-salah, semaya itu benda tak ada. Hak yang ada, diri seorang ada takbir, Allahu Akbar, diri seorang. Musalli itu makna kata diri seorang. Hak kita duk nampak takbir, Allahu Akbar,
Lepas tu baca Fatihah mukmat mulut bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil tu mulut seorang duk bergerak atas bawah. Hak tu nama dia kan kita tengok pada rupa pesing tu Allahu Akbar. Bahasa Arab panggil as-salah. Bahasa Melayu kita panggil sembahyang. Oh demo tu duk sembah ke Tuhan tu weh. Kamadi kita pergi tunjuk di mulut seorang. Orang panggil kena ke mulut dia. Kalau kita tunjuk sini kena kepala dia. Kalau kita tunjuk di tangan kena ke tangan dia. Kamadi as-salah tu diri benda tak ada. Benda yang pesing kita reti, benda yang pesing kita tasawur, benda yang pesing kita tergamar dengan akal kita, kena faham dengan akal. Orang panggil benda yang pesing maknawi. Supaya juga hukum wujud. Hukum akal wujud. Kepastian ni, pasti. Maka pasti ni, pasti ia kena ada muta'alak dia. Ia kena ada tempat gantung dia. Maka hukum akal ni ia duk bergantung mana? Ia duk bergantung di Allah. Dia duk bergantung di Allah. Maka diri Allah yang bersifat dengan kata wujud ada. Yang bersifat dengan lazim ada. Dengan pasti ada. Pastinya kekal. Pastinya kana. Pastinya tak sedia. Pastinya kekal. Pasti menyalahi. Maka diri pasti. Pasti Allah kekal. Pasti Allah Ta'ala ada. Pasti Allah Ta'ala tak binasa. Pasti Allah Ta'ala tak berbilang. Pasti Allah menyalah. Diri pasti tu. Kalau kita kata pastian tu, kita terjemuh bahasa mari pada bahasa Jawi. Orang panggil pastian tu terjemuh daripada lapan musnah wujubun. Daripada wajaba yajibu wujuban. Maka wujuban tu masdar. Maka diri masdar tu orang panggil hukum akal. Adapun diri Allah yang bersifat dengan pasti ada, Allah yang bersifat dengan diri pasti dia, Allah yang bersifat dengan pasti kekal. Allah Subhanahu wa taala ini dinamu akan dia, dipanggil akan dia muta'allaq, tepat gantung hukum akan. Maka diri hukum akan nak duduk cara dia tak leh. Ya pasti dia kena gantung di muta'allaq. Supaya kita kata semaya, duduk semaya selalu. Rupa semaya tak ada kena gantung di muta'allaq dia, tak leh. Sebut atas as-salah, ia kena ada musalli. Ia kena ada seorang yang semaya. Maka seorang yang semaya tu orang panggil tepat gantung bagi as-salah. Pia semaya? Si Zaid. Siapa semaya? Si Abdullah. Siapa dia semaya? Si Umar. Siapa dia semaya? Si Yusuf. Maka si Yusuf tu orang panggil tepat gantung, tepat tamat bagi as-salah. Diri salah semata-mata dia kita nak faham tak boleh. Malaikat apabila semaya ada di si Umar, apabila diri semaya ada di si Yusuf, baru kita faham. Maka supaya tu juga diri hukum akal kata pasti. Diri pasti namanya hukmun aqliyun, hukum yang basah akal. Maka kita nak faham pasti itu, semata-mata pasti kita tak faham. Maka nak faham dia kena gantung di Allah. Allah yang bersifat dengan pasti ada. Allah Ta'ala yang bersifat dengan pasti sedia. Allah Ta'ala yang bersifat dengan pasti kekal. Tu nak ayat tu. Diri pasti ya. Pasti ada Allah. Pasti kekal Allah. Pasti binasa tak binasa Allah. Pasti Allah Ta'ala menyalahi daripada makhluk. Pasti Allah Ta'ala saat ni tu tak berbilang-bilang. Ini kena wicerak molek ibu bapa yang dirahmati. Kalau kita tak cerak sini, kita kelai kabut lah ibu bapa ikut gapo mari di akhir zaman, maka kita berkelai kabut. Akhir zaman tu teruk lagi. Kalau Dajjal mari, maka kita nak beza tak boleh mana Allah mana kau Dajjal. Sebab tu kita kena tanang molek daripada hukum akal ni. Pastian ni. Gapo pasti hukum akal ni? Pasti ada Allah. Maka pasti ada Allah, maka akal kita tak terima sekali-kali, tak terima tasawur sekali-kali, tak terima tergamar sekali-kali. Sebelah balik kata tak ada Allah. Tak ada Allah, akal kita tak terima. Tak ada Allah, akal kita tak tergamar. Tak ada Allah, akal kita tak logik. Tak ada Allah, akal kita tak tersilah. Hak dak silah, adanya Allah, pasti ada Allah, pasti kekal Allah, pasti sedia. Ni hak akal kita terima. Ibu bapa yang dirahmati, hak ni kena mikir sikit. Hak ni kena perlu pada mikir sikit. Dan yang kedua, istihalah.
Istihalah ni makna katanya, istihal ni musdah. Maka dia bergantung di Allah. Yang kita royak dah tiap-tiap hukum akan 3 daripada wujub, daripada istihalah, daripada jak. Hak ni kalau orang tak pernah ngajikan usul, tak ngaji tak, ia jadi peling sikit ni. Kalau semata ibu bapa tak biasa ngaji sifat 20, maka dia saat ni tu rasa jauh sikit, dan dia berasa payah sikit, dan dia berasa dalam sikit, dan pula dia berasa tu, susah nak faham nak. Sebab tu dia mau kata tak ada kena mengaji dah sifat 20. Kita tak ada kena mengaji. Maka orang tak mengaji ke sifat 20, maka dia tak lepas daripada muqallid. Kalau tak lepas daripada muqallid, turut orang dengan buta tuli bab ketuhan ni, maka orang ni sentiasa berdosa, duk bertabur ke atas dia sokmo. Misalnya mau nak contohnya, dia mau tanya kata, hi ayah, Tuhan ada. Lepas tu manakah dalil Tuhan ada? Nak royak tak boleh, nak cerita tak boleh, nak berita tak boleh. Dia mau tahu Tuhan ada. Gana mau kata Tuhan ada. Kawan biasa dengan tok guru tu royak tahu Tuhan ada. Dalil mau tak reti nak royak, dalil mau tak pandai nak royak, maka duk sekadar tu ya bab Tuhan ni dia. Maka kata ulama, orang ni beriman tak? Dia tu mukminan, dia tu seorang beriman ke Allah, tapi walakinnahu asin, dan tetapi dia saat ni tu sentiasa duk deraka ke Allah, duk berdosa ke Allah, sebab ia tak lepas lagi tertengi muqallid dia, taklid dia bab ke Tuhan ni. Sebab tu amo nak nyata sini, bagi siapa hak tak ngaji, pergi cari mengajilah sifat 20. Cuma di sini musannif kita wari di atas jalan pitah-pitah lalu ya. Di atas jalan borong. Cumanya amo nak hurai sikit sebab bab duk cara haning. Ya ada begitulah ngaji, ya ada payah, ya ada susah, ya ada kah mudah, ya ada kah payah, supaya kita kerjalah. Ketika kita hutai ke apa, hutai tua saat ni tu, hutai tu tua kena tebah lah, lepas tebah kena menebal, lepas menebal kena tebah, kena bakarkan kayu, bakar tu bakar, sama tara nak boleh menani dia, sama tara nak boleh menani getok, kena menebal dulu. Susahlah sikit payah, tapi buat orang baru hak ni mau saka dah ni, ya boleh dengan seni. Apabila dia hajak gen nebah sikit, gen susah menyulat tak ambuh dah, sebab dia boleh seni. Kita pun macam tu. Kita nak sapa ke Tuhan pun, makna kita kena mengajilah. Wasail, tangga-tangga yang untuk kita nak sampai kepada Allah, makna kita kena mengaji. Bukan duk pak sapa Tuhan, bukan pak hati orang ni duk Allah. Haidang. Ya kena buat jalan ya kena buat tangga ya. Sebab tu di dalam satu kaedah usul fiqh, al-wasail hukmul maqasid. Bermula wasail, tangga-tangga, segala tangga-tangga itu dikatakan hukum bagi tujuan kita. Makna kita mengajikan sifat 20 ni, orang panggil tujuan kita, maksud kita, matlamat kita, yakni kita nak sampai kepada Allah, nak nampakkan Allah, nak gari Allah, nak tergambar Allah. Itu dia ibu bapa yang dirahmati. Dan kedua, istihalah. Apa makna istihalah? Istihalah ni makna kata tak. Apa ni? Ia bergantung di Allah. Mana? Mustahil Allah tak berdua. Ada. Mustahil tertudak tak dua Allah, tertudak binasa Allah, tertudak gawam. Tak kekal Allah, tertudak Allah Ta'ala tak kerana Allah, tertudak weh. Tak kuasa Allah, tertudak weh. Tertudak tu dak Allah Ta'ala. Tak berbilang Allah, tak kurang Allah, tak lemah Allah, tak binasa. Diri tak tu orang panggil hukum akan dua nama istihalatul mustahil. Dan ketiga, daripada hukum akal lagi nama ialah jawazun, haruh. Apa? Haruh Allah Ta'ala mengada mungkin. Haruh Allah Ta'ala nak pilih sebelah balik menetu nak mengada mungkin. Haruh bagi Allah nak meninggal tetangga mengadakan mungkin. Tu kita kecek di atas jalan pitah lalun. Lepas tu kita nak bercara, molek kena pergi sana lah, pergi pada kitab yang khas daripada kitab Usuluddin dan kitab Tauhid. Dia kata sini, fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuh. Ni takrif dia. Apakah takrif bagi masalah sifat apa? Dikatakan hukum akal yang pertama, dikatakan wujub. Apakah hukum akal yang pertama takrif dia? Fal wajibu,
maka bermula perkara yang wajib, yakni hukum akad yang pertama dikatakan wujub itu yang bersifatlah Allah Ta'ala dengan wujud, pasti ada Allah, pasti kekal Allah, pasti tak binasa Allah, pasti tak menyerupai Allah dengan makhluk. Ni duk jadi peling ni. Kalau kita tak kemas sini, maka kita akan jadi longalah tetengah bab Tuhan ni, dan ikut orang yak gapo kita percaya belaka sebab akidah kita pegangnya kita tak kemas. Orang kata Tuhan tarah, kita Tuhan tarah. Demo yak kata Tuhan macam kita semalam ada orang tanya mo sore. Ada orang tanya lepas dah mo nah, awak lah esok pukul 10 sampai 9 sampai pukul 10 dia tanya, baba, amo duk dengar kata demo tu kata. Pio kata, dia kata Tuhan tu tidur, Tuhan sak ni tu makan. Lah mung duk kecek lah tu, mung kecek tu tak kena mula lagi dah. Mungkin cek lapar tu Tuhan tidur, Tuhan makan. Sebut kata makan, minum ni benda makhluk benda kejadian Allah. Makan makhluk Allah, minum makhluk Allah. Pas kita bersifat dengan makan. Allah Ta'ala bukan macam, mu tak boleh nak kecek mula lagi dah. Nak kecek pesing tu nak isnad di Allah, mu jah salah ada dah. Orang panggil salah adab, tak kena dengan adab, mung tidak berperangai dengan Allah, mung tidak adab bersumpang dengan Allah Ta'ala. Mu nak kecek tak boleh lah tu. Sebab tu dah apabila kita tak kemas di akidah kita, tak kemas di pegangan kita, maka kita akan nak berkelai kabutlah di dalam masalah akidah. Maka yang kata sini fal wajibu, apakah maksud daripada takrif wajib? Ma la yutasawwaru fil akli adamu, barang yakni wujub dikatakan hukum akal yang pertama, barang yutasawwaru, la yutasawwaru, tiada ditergama dan tiada ditersila dan tidak diboleh buat rupakan fil akli, di dalam akal kita tak tergama dan tidak terupa, adamuhu, ketiadaannya, ketiadaan Allah. Makna akal kita tak terima sekali-kali, sebelah balik kata tak adanya, tak ada Allah, tak sedianya, tak sedia Allah. Ulik tu akal tak terima weh. Demo kata Tuhan tak sedia, akal tolak selalu dah. Demo kata Tuhan tak ada, maka tolak. Sebab puan kata Tuhan tak ada, tak boleh terima. Kalau Tuhan tu tak ada, nescaya alam ini pun tak ada. Karena wujudullah ialah dalilun ala wujudis sani'. Orang panggil wujudullah, ni orang panggil dalil, ataupun wujudul alam, ini dalilun ala wujudis sani'. Bermula ada alam ni, masih wallah wa sifati, ada alam langit, bumi, bukit, bukau, air laut, semua ni ada benda-benda ni, dalil dan tanda dan percemi di atas kata ada sani', di atas ada orang menjadi, ada orang mengada. Lepas tu mungkin kata-kata tak ada Allah. Tak ada Allah, akal tak logik weh. Mung kata tak ada Allah, maka akal tak boleh nak terima. Sebelah balik terimakan akal, itu dikatakan perkara yang wujud. Maka tak terima akal, itu dikatakan perkara yang mustahil. Dah terima akal lah. Akal boleh terima tak ada Allah, satu Allah, kekal Allah, sedia Allah. Dah hak tu orang panggil benda pasti, wujud. Kemudian Allah berdua, tu tak terima. Berdua Allah, berbilang Allah, lemah, hak tu ditolakkan oleh akal. Tu kita kecek cara mudah-mudah. Wal mustahil, dan berperkara mustahil, ma la yutasawwaru fil akli, barang tak diterimakan oleh akal, tak ditasawwur, tak ditergama oleh akal. Pada akal kita tu wujuduhu, adanya dan sabitnya, sabit mah gapo ada mah, yakni daripada Allah Ta'ala berbilah, maka benda ni pun tak sabit. Tuhan berbilah, maka akal kita tak terima, akal kita akan tolak, akal kita akan tak logik. Tuhan binasa, maka ditolakkan akan dia oleh akal. Ni orang panggil hukum akal, bukan hukum syarak. Tapi hukum syarak suruh kita belajar, wajib kita kena tahu tentang hukum akal yang tiga. Maka apabila kita tahu hukum akal tiga, maka syarak kata diberi pahala kepada orang yang retikan hukum akal. Kemudian hukum akal bukan hukum syarak. Makna kita pegang kata Tuhan tak berbilah,
Tuhan tak gapo, Tuhan bukan baru, Tuhan saat ni tu tak ada kesudahan. Maka kita berpegang lagu tu, bermakna itu makna katanya hukum akal. Dan yang tiga, wal jaizu, dan yang tiga. Harus ni gapo dia harus? Ya katanya ma yasihhu fil aqli, barang yang sahlah pada akal kita, wujuduhu wa adamuhu, yakni barang yang sah pada akal, yang boleh terima pada akal, adanya ada barang, wa adamuhu, dan ketiadaannya, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa, ada pun boleh, tak ada pun tak apa. Mana Tuhan nak buat mungkin pun harus bagi Allah. Tuhan tak buat mungkin pun tak ada masalah bagi Allah. Supaya juga pada hak bagi Ar-Rasul. Rasul nak makan pun tak ada masalah. Rasul nak tidur pun tak ada masalah. Itu perkara yang mungkin baginya. Bagi hak Rasul kita katanya. Dia kata si maka makna wajib itu iaitu barang yang tiada terupa ataupun barang yang tiada diterima pada akal, akan ketiadaannya ketiadaan barang. Barang tak terima pada akal. Akal nak terima tak boleh dengan barang itu. Mana? Tak ada Allah. Tak sedia Allah. Binasa Allah. Akal nak terima tak boleh. Dan makna mustahil itu iaitu barang yang tidak diterimakan pada akal akan adanya. Ada barang tu berbilang Allah. Lagi pula kita kata Tuhan ada isteri, Tuhan ilmu. Tu akan kita tak terima. Sebelah balik kata adanya. Dan makna jaiz itu iaitu barang yang sah pada akal, adanya dan tiadanya. Hatu mau nak hurai sikit-sikit banyak. وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ شَرْعًا أَنْ يَعْرِفَ مَا يَجِبُ فِي حَقِّ مَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ وَمَا يَسْتَحِيلُ وَمَا يَجُوزُ وَكَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Dan dia katanya, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib tiap-tiap mukallaf, yakni daripada kita ni dikatakan mukallaf, orang yang akil dan pula orang yang balik. Wajib di atas kita, di atas tiap-tiap mukallaf, yakni pada syarak, dia kata. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf, yakni mukallaf orang yang akil dan balik, wajib pada syarak, wajib pada syarak, pada undang-undang Allah Ta'alanya, bahawa mengenal barang wajib. Barang yang wajib kita kena kenal. Menggawak barang yang wajib. Wajib ke? Oleh bahawa mengenal barang yang wajib. Barang yang pasti bagi zat Tuhan kita Jalla wa'azza. Mana barang yang wajib? Yakni daripada wujud Allah, kidam Allah, baka Allah, mukhalafatuhu ta'ala. Tu dikatakan perkara yang wajib kena kita kena. Wajib pada syarak, dia kata wajib kita kena. Kena kata Allah wajib ada, Allah pasti ada, Allah pasti sedia, Allah pasti kekal. Tu. Hak tu syarak teka kita, suruh kita tahu. Kalau kita tak tahu, kita berdosa ibu bapa. Kalau kita tak cari mengaji, tak cari belajar, maka berdosalah di atas kita ibu bapa yang dirahmati. Dan barang yang mustahil, bagi hak mustahil pada hak Allah. Maka mustahil mana? Yakni al-hudus ataupun al-adamu. Tak ada Allah kalau tak terima pada akal. Lagi pula baharu Allah, orang panggil perkara yang mustahil pada akal. Akal tak boleh nak terima benda ni. Kita nak ngaji kita. Ngaji kata tak ada Allah. Tak sedia Allah, lagi pula binasa Allah, berbilang-bilang Allah, serupa dengan makhluk Allah. Maka benda ni kita kena tahu supaya kita nak beriman ke, kita nak tanik, tak, kita nak tolak. Dan barang yang haram dan barang yang haram. Dan dimakan lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui ia mukallaf akan barang yang wajib bagi zat sekalian Nabi yang mursal, yang diutuh, dan barang yang mustahil atas mereka itu Rasul, dan yang haruh bagi mereka itu alaihimus salatu wassalam. Barang yang wajib pada hak Rasul, barang yang mustahil pada hak Rasul, barang yang haruh bagi mereka itu Rasul. Tengok apa yang kata sini. Famimma yajibu maulana jalla wa azza ishruna sifatan wa hiya al-wujudu wal qidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu lil hawadis wa qiyamuhu bi nafsihi.
Ai la yaftakiru ila mahallin wala ila mukhassisin wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi dhati wala fi sifati wala fi af'ali. Fahazihi sittu sifatin. Al-ula nafsiyatun wa hiya al-wujudu wal khamsatu ba'da salbiyatun. Ni. Hak ni kena bercara sikitlah, lebih kurang pakar-pakar di sini ni. Hak musannif kita buat di sini, belalah kita masuk bercara sikit-sikit. Bagi yang kita tahu, alhamdulillah ini beruntung bagi kita, maka dapat selamatlah kita dengan ilmu-ilmu ini yang dapat membawa kita dapat selamat daripada orang panggil benda khawatir, benda yang duk telitah-telitah di dalam hati kita, daripada perkara-perkara yang nak ganggukan kita, daripada waswas syaitan ataupun waswasah daripada syaitan nak ganggukan kita, ibu bapa. Deh. Jadi alhamdulillah yang alna ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia katanya fa mimma yajibu li maulana. Fa mimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Maka setengah daripada perkara yang wajib bagi Maulana Jalla wa Azza, bagi Tuhan kita yang maha tinggi, lagi pula yang maha mulia, 20 sifatan, ada 20 sifat. Wahiyal wujudu. Ya terjemah tanah. Maka setengah daripada barang yang wajib bagi Tuhan kita Jalla wa Azza 20 sifat. Jadi perkara yang wajib bagi Tuhan kita Jalla wa Azza saat itu semuanya 20 sifat. Maka 20 sifat saat itu wajib kita kena mengenali, dan pula wajib kita kena tahu di atas satu persatu. So. Untuk orang panggil sebagai nak tamat di dalam hati kita, lagi pula nak tamat di dalam diri kita, untuk kita tu selamat daripada akidah-akidah kita dan pegang-pegangnya kita tok siwi celaru, daripada apa? Daripada waswasah ataupun waswah syaitan ataupun gangguan syaitan. Nah. Jadi kemudiannya dia kata sini, dia katanya setengah daripada apa? Maka setengah daripada barang yang wajib bagi Tuhan kita Jalla wa Azza 20 sifat. Nah, maka 20 sifat saat itu, Kaman dia 20 sifat saat itu, dan dia katanya hak yang wajib kita kena, yang wajib kita saat itu kena tahu. Kena tahu saat itu lagu mana. Tengok dia kata. Dia kata 20 sifat iaitu 20 sifat saat itu, ataupun daripada sifat-sifat yang gapo yang wajib kita kena, wajib kita kena tahu, wajib kita kena mengetahui dan wajib kita kena mempelajari, ialah daripada 20 sifat. Maka 20 sifat saat itu gapo dia? Iaitu 20 sifat saat itu. Wujud ialah sifat wujud. Apa makna wujud? Arti wujud saat itu ada Allah. Ada. Makna kata ada Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan wujud. Maka diri ada Allah Subhanahu wa taala ni satu perkara yang wajib kita kena beriman. Wajib kita kena tanilah hati. Sebab itulah kata mula tak yahdi kita, ibu bapa yang dirahmati Allah. Sifat ni ataupun hukum-hukum akal ni, dia nama di dalam satu kitab dia nama dalam kitabnya Al-Mabhasu fi Ilmil Kalam. Dia katanya ilmu ni dikatakan al-hukmul amaliyu, dikatakan hukum yang pesing beramal. Ni orang panggil hukum tapi pesing beramal. Makna kata hukum tu menepati supaya kita beramal dah. Mana hukum kita pegang dengan kata Allah Ta'ala ada. Kita ikat wi kemah, kita sipu wi kemah, kita pegang wi kemah, tani wi kemah, di dalam hati kita kata Allah Ta'ala tu ada. Maka ada Allah tidak terkesong, ada Allah tidak binasa, ada Allah tidak gitu, tidak gini,
tiada Allah tolong daripada alam. Ada Allah qabla kulla syai'. Wujudullah, yani wujudullah qabla al-makan. Wujudullah qabla zaman. Wujudullah qabla al-layl. Wujudullah qabla al-nahar. Ada Allah sebelum daripada tepat. Ada Allah sebelum daripada masa. Ada Allah sebelum daripada malam. Ada Allah sebelum daripada siang hari. Dan lagi pula wujudullah qabla al-makhluqat. Nah, qabla al-makhluqati kulliha. Dan ada Allah Subhanahu wa taala itu belum daripada tiap-tiap perkara daripada makhluk ni. Kita kena pegang molek ibu bapa ni, kena tanim molek. Kena tanim molek, kena pegang molek, isi molek. Iman ni buku iman ni. Kalau selerak sining, kalau kita saat ni tu berkucah sining, kalau iman kita tak tegak sining, bermakna kata kita saat ni tu orang panggil iman kita tak kukuh. Iman kita duk jadi celaru, iman kita duk jadi kelabu, iman kita duk jadi musyakkal. Apabila iman kita duk jadi musyakkal, jadi kelabu, bermakna kata ibadat kita tu tak sempurna. Ibadat kita tu nak tak gapo. Ya sebab nak takkan masalah nak tak ibadat semaya, nak letak ibadat puasa, nak letak ibadat zikir berapa, maka dia kena letak di atas iman ni lah. Maka iman arti katanya akidah kita. Aqaidul iman, yakni pegan-pegan iman kita tu kena kukuh molek. Maka kita kena pegang Allah Subhanahu wa taala ada. Maka ada Allah Subhanahu wa taala yang pesing sungguh, ada Allah taala yang pesing zati, ada Allah taala pesing sejati, ada Allah taala pesing sungguh, pesing sejati, pesing hakiki dan sempurna. Dan pula wujudullah qabla al-makan, ada Allah sebelum daripada ada makan. Harap makan. Amo nak banding seolah ibu bapa makan ni tempat yang luweh ataupun tempat yang teluh bagi satu perkara. Ni supaya amo duduk sini. Orang panggil makan ni tempat amo ni yang ni. Jadi terpilih ni kita kata tempat yang kita mahum, tempat kita perasai tak ada apa ni. Ni tak ada apa, nampak luweh di sini ni. Nampak luweh. Tapi sungguh pada hakikatnya orang panggil penuh dengan udara ni, penuh dengan angin. Penuh tapi mauhum kita pada perasai kita duk kata tempat luar, panggil tempat juga, tapi tempat yang luang, tempat yang gapo lampang, tempat yang lapar. Bukan akal lapar tu dah. Tempat yang lapan ketika ni mana tempat kosong. Kita tengok Zuhir ni nampak kosong lah. Tapi pada hakikat penuh dengan angin. Maka tempat yang amba duduk ni orang panggil al-makan. Apa makan? Yakni kita boleh letak tubuh kita sekadar teluh tubuh kita. Ni. Maka di sini amba tapai di kapek. Maka di tengah ni tempat amanya di tengah udara. Pala amba pun di tengah udara. Maka tempat ni orang panggil tempat kita ni. Ni. Tapi Allah Subhanahu wa taala ia tak mengambil tempat macam kita. Kita ni kena mengambil tempat. Tempat kadang-kadang sini, kadang-kadang tempat kita sana. Apabila kita beralih, apabila kita berpindah, maka tempat kita pun berpindah juga. Tapi Allah ia ada sebelum daripada makan. Makan ni apabila sebut kata makan, ia adalah berjihad. Berjihad kanan ke, berjihad orang panggil al-yamin ke, al-shimal ke, al-amam ke, lagi pula al-khalfu ke, fauku kata. Sebut kata ada tempat, maka ia akan berjihad. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tu tempat. Maka tempat-tempat al-makan ni, kalau kita ngaji dalam maqulatul asyarah, orang panggil maqulatul aina. Orang panggil maqulat al-aina. Apa? Yakni duk bahas tempat. Supaya ikan duk le dalam apa? Dalam botol. Maka tempat bagi ikan ialah yang sekadar teluh tubuh dia, jiring dia di dalam tempat tu, dalam cuming tu. Maka tempat dia tu berlari. Satu ketika dia berlari duduk sini, maka dia ambil tempat sekadar teluh dalam air. Lepas tu tempat air suku, tempat dia suku. Tempat ikan dah, air tu tak ada. Air tu akan akan menemok. Ataupun air tu akan menyepok lagi. Apabila ikan tu dia berlari syong-syong, maka ikan tu tempat dia tu mengalir. Lagi pula berlari ni. Maka ya dari situ air menyepok daripada situ.
Maka Allah bukan macam itu. Allah bukan lagu tu. Bukan pesing kita morning. Sebab duk bahasa dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala perkara-perkara yang baru. Maka Allah Ta'ala ada belum pada makan lagi. Wujudullah qabla al-makan. Ada Allah Ta'ala belum pada tempat. Belum pada tempat tu ada. Allah ada dah. Tempat tak ada lagi, Tuhan dah. Masa tak ada lagi, Tuhan dah. Dah. Gamadin kita tahu malam tak ada lagi, Tuhan dah. Nasihat hari tak ada lagi, Tuhan dah. Kita tak ada lagi, Tuhan sudah ada dah. Sebab tu dia panggil kita nak letak di Allah Taala tu bertepat tu tak boleh. Sebab bagi Allah tidak bertepat dan tak macam kita. Ada Allah tak serupa dengan kita. Ada Allah tak ada tergelar timur. Ada Allah bukan pesing mari tak ada. Ada kita orang panggil benda pesing mari tak ada. Dulu tak ada, dulu tergelar, lepas tu timur mari ada. Duk mari 30 tahun, 50 tahun di dunia, maka kita tergelar tak ada pula. Giduk dari kubur dia panggil alam barzah. Lepas dah tu timur, duk timur tergelar. Sebab tu ada kita dengan ada Allah Taala tak sama ibu bapa yang dirahmati. Yang dirahmati Allah tak sama. Ada kita dengan ada Allah tak sama. Adapun ada Allah bukan semacam kita. Ada kita tak semacam Allah. Sebut kata makhluk dengan qadim tak sama dah. Qadim benda yang kekal, benda yang sedia, benda yang tak bertepuh dengan benda yang punah, benda yang tak bertepuh dengan kebinasaan. Adapun ada kita bertepuh dengan kebinasaan, bertepuh dengan benda punah, bertepuh dengan kebinasaan, ada hujung jatuh. Sebab itulah Tuhan katanya wa alagapa wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, dan kekallah oleh zat Tuhan engkau ya Muhammad zul jalali wal ikram, yang mempunyailah oleh kemuliaannya. Hak tu kita bahagilah. Masalah tu kita kena tolak tu. Kalau mari dalam hati kita duk perasaan-perasaan Tuhan macam kita, Tuhan mengambil tempat macam kita duk sila tamung di atas nakhrisi, sila tamung di atas jadah, tu bukan tu. Allah mukhalifun. Allah Ta'ala akan menyalahi bagi perkara yang kamu duk perasaan-perasaan. Sebab tu kita kena mengajikan akidah, kita kena mengajikan hukum-hukum akal. Manakah Allah sifat Allah, manakah sifat manusia. Amba nak buat banding. Kita kata sebab tu kita kena ngaji tentang sifat-sifat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Kamu berfikir-fikir tentang kejadian Allah dan jangan kamu duk fikir tentang zat Allah. Zat Allah macam mana Musa fikir? Fikir tentang sifat Allah. Sifat Allah dengan sifat kita tak sama. Amo nak buat banding kita ngaji tajwid. Sad dengan dad, ya tak serupa. Sungguh kata kita nampak mih tulis sad, tulisnya berupa ya lagu tu alif tulis pasal tu sad dah. Dah. Dad pun tulis back tu, tapi makna kata titik atas tak sama. Kemudian ketika berlapan tak sama ni sad. Sifat dia sad. Mana dad. Tepat-tepat tu bik makhraj dia. Makhraj dia tu dia panggil makhraj. Tepat yang keluar daripada dad di mana? Yakni ud di hujung lidah kita. Ud hujung lidah kita pergi bertepuh dengan lidah ataupun kita tepuh dengan gigi kita belah atas. Ud us ada. Makna dekat-dekat. Tapi sifat itulah yang memfarak, yang membeza hak manakah sad, hak manakah dad. Supaya juga kita sifat kita dengan sifat Allah, maka ada perbezaan. Maka sifat kita ada tempat duduk, sifat kita ada berjihad, sifat kita ada dekat dengan dinding, sifat kita duduk belah bawah, sifat kita duduk belah atas dekat dengan perabung. Maksud itu sifat-sifat makhluk. Adapun sifat bagi Allah, Allah Ta'ala tak bersifatnya dengan berjihad, kanan kiri, atas bawah, lagi pula di dalam. Tak. Allah Ta'ala tak bersifat. Dengan sifat inilah sifat makhluk yang ada pada makhluk, sifat yang ada pada Allah. Maka ini tepat perbezaan bainal khalqi wa bainal khaliq, di antara makhluk Allah dan di antara Allah. Bainal qadimi wal makhluk, di antara benda yang qadim dengan benda. Bainal qadimi wal hadis, di antara benda yang qadim dengan benda yang baru.
Nah, ini perbezaan. Sifat inilah yang boleh gapo? Membeza, boleh menentu. Supaya kita kata rumah ha dengan rumah kha lebih kurang tapi ada titik latak. Itu tempat perbezaan. Maka orang panggil perbezaan kita dengan Allah, dengan manusia. Nah, kita dengan Allah, kita ni makhluk. Maka tak serupa dengan Allah. Kita ni al-hadis, Allah al-qadim. Maka sifat pada kita orang panggil sifat kebinasaan. Kita ni ada baru, ada punah, ada binasa, ada tak kekal di kita lakon ni. Mari orang panggil asal, mari tak ada. Dulu ada, mari tak ada. Ni sifat-sifat bagi hadis, sifat-sifat bagi makhluk. Tapi Allah bukan macam ni. Ni. Inilah nak berbahasa kata, Allah sentiasa bersalahan daripada kita. Maka perbezaan sifat itulah duk menunjuk ni sifat makhluk ada berubah, ada gi timur tergelar. Sebab itulah kita tak ada kena bimbang. Tiap-tiap benda makhluk ini ia akan berubah. Sebab tu kata ahli manatiq kata al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al-alam hadis. Tiap-tiap benda baru ini ia berubah dan tiap-tiap benda berubah dikatakan alam. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tiap-tiap benda berubah baru. Baru. Adapun Allah tak berubah. Tengok timur corona. Allah dak lagu tu. Satu Allah Ta'ala berselisih dengan kita begitu. Allah Ta'ala tetap situ. Allah Ta'ala bersalah daripada kita situ. Walaupun benda ni berubah gitu, berubah ni, maka di Allah tak berubah. Lepas tu kita tak ada kena bimbang. Cuma kita doa. Nah, COVID ni, ia benda makhluk. Ia akan berubah. Dan penyakit lah ni, ia akan berubah. Kullu alam, al-alam mutaghayyir. Alam itu berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Hadis, al-alam, hadis. Semua perkara-perkara yang selain pada Allah dan sifat Allah, zat Allah, ini orang panggil perkara yang baru. Maka itulah lebih kurang ibu bapa yang dirahmati. Maka ada dia mau tanya ni. Dia mau tanya soalan sikit masalah pisa. Baba tiban kong. Tiban chop mi pisa tua yai. Dah kau ban boy. Kau ban boy. Ya rudi. Ya rudi remai di. Dia kata baba tiban chop ผีเสื้อมีผีเสื้อตัวใหญ่นะบาบอที่บ้านชอบมีผีเสื้อตัวใหญ่เข้าบ้านบ่อยอย่ารู้ดีหรือไม่ดีหรือไม่ดีนะ mana kata dalam rumah dia tu berakhir masuk nah glamour besar nah tu makna baba tiban ชอบมีผีเสื้อตัวใหญ่เข้าบ้านบ่อยอย่ารู้ดีหรือไม่ดี Nah, dia nak tahu kata dalam rumah dia tu berakhir masuknya daripada glamour. Glamour tu nah besarlah. Glamour besar tu rajin acak masuk dalam rumah dia. Lepas pada tu nak tahu tu glamour saat ni tu baik ke tak baik, ilamat baik ke tak baik. Hak tu dia mau kena tengok sendiri. Kalau glamour pelik tu makna tu glamour tu bukan kebiasaan. Lepas tu kita kena rasa lah. Kita kena rasa. Adakah ketika glamour ni mari berapa tahun dah? Ataupun berapa bulan dah. Sekat glamour tu mari tu dalam keluarga kita tu jadi ke mana. Belum pada ni kita misalnya kata keluarga kita saat ni tu Allah tak ada apa. Senilai lah. Keluarga pun tak ada jadi pecah belah. Keluarga pun tak ada jadi kesalah haba. Keluarga pun tak ada jadi panas. Keluarga pun duduk senilai ni. Makan ada. Boleh makan ke pakak makan. Boleh minum pakak minum. Tidur leni kerja pakak kerja. Tak ada jadi berbalah. Tak ada jadi berpecah. Tak ada jadi panas. Tapi selepas daripada glamour besar mari ni. Nampak jadi kos lerok. Kecek gapo pun tak sedap dengar. Kecek gapo pun duk jadi panas semua di antara kita berkeluarga kita. Kita dengan bini kita ataupun bini kita dengan kita duk jadi panas semua. Ini isyarat glamour itu tak molek. Ilamat tak molek. Nak oyak kata nyakit tu duk mari-mari dah. Nah, tu supaya mau oyak semalam lah. Jadi kalau macam ni, kalau mari benda lagu ni, lepas tu kita perhatilah ilamat-ilamat tu. Kalau ilamat tu kita konajah, kita konak tagay, kalau khijau konak tagay, bermakna kata glamour tu tunjuk di atas kemaikan. Tapi kalau glamour mari dulu kita khijau najah, khijau jaya, khijau saat ni konak. Bawa mari glamour ni kau jatuh. Bermakna kata glamour tu yang mari tu bukan ilamat baik. Dah. Dia kata laginya tu masalahnya tu masalah glamour. Ada pula masalah lain lagi tu kita kata daripada masalah ni banyaklah timur-timur setengah-setengah tu
duk telefon mari hari ni tu dah. Setengah banyaklah penyakit-penyakit yang di akhir zaman yang duk timur-timur di kalangan kita ni. Banyak dah. Salam babak hai doa hai pum doai. Tak apa berdoa insya-Allah Tuhan kita berdoa semualah kepada peminat-peminat kita dan pengikut-pengikut kita yang duk mendengar ni. Kita berdoa minta Allah Ta'ala wilah keputusan kepada kebaikan dan kebajikan dan pula kepada perkara-perkara yang terbaik. Perkara yang terbaik dan selamat dan jaga-jaga baik dengan amalan-amalan kita, jaga molek, jaga comel. Maka mau tak ada nak pesan banyak dah kepada fok kita, maka fok kita semua ni pakat jaga amalan. Jaga amalan sehari baca Quran ratik, sehari baca kurang-kurangnya amalan monokwinya, pagi baca tips 10 kali, lepas tu lepas pada mengorik baca 10 kali. Mana amalan hak monokwi yang terakhir belum pada amon nak tamat ataupun amon nak berhenti daripada laisuk ni, amalan monokwi hari ni. Yang pertama amalan daripada La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Ibu bapa yang dirahmati Allah, saudara dan saudari, hadirin hadirat semua yang disayangi semua. Jadi amalan monokwi hari ni ialah amalan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Baca tu bila ibu bapa. Jadi kita baca amalan ini, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Yakni kita baca selepas daripada semaya fardu subuh 10 kali. Wirid ada bawa semua tu. Kita bawa wirid lain, kita bawa lah wirid-wirid lain gatik. Lepas tu kita bawa lah wirid ni gatik. Sebab tu kali ketika kita berdoa kalau ada mau wirid kepalanya, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Lepas tu kita bacanya lepas subuh, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Doa ni orang panggil ditutup dan disunat pada hari Arafah. Orang duk wukuf di pada Arafah dan kita duk di Jawi. Maka orang duk di pada Arafah banyak takbir, lagi pula banyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita orang di Jawi hari Arafah, maka hari 9 pada bulan Zulhijjah, maka sunat kita banyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka doa ni juga kita baca lepas subuh 10 kali. Dan pula kita baca lepas mengorik 10 kali. Maka sebut di dalam hadis Nabi SAW daripada sebuah kitab daripada Imam Nawawi, kitab Azkar, siapa-siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, 10 kali dengan hati berikhlasnya, dengan hati tuling dengan Allahnya, dengan hati bersihnya, Allah Subhanahu wa taala akan jadi satu malak, jadi satu malaikat yang duk pegang tuku, yang duk pegang satu alat, duk jaga kita. Apabila setan, misalnya kita baca pas subuh tadi, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Allah Taala jadikan satu malaikat jadi wakil daripada Allah. Jadi Tuhan jadi duk dengan kita, duk jaga kita, duk bawakan satu alat daripada tuku seolah-olahnya. Apabila setan nak kacau kita pada waktu pagi lepas pada kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, setan nak kacau kita sampai petang, duk jaga kita. Mik pagi setak kita baca tu sampai pagi kepada jatuh matahari. Maka ketika tu malaikat duk dengan kita semua. Kalau kita duk baca doa ni, wirid ni, zikir ni, malaikat Allah Taala jadi satu malaikat duk bawa satu tuku, satu alat, nanti nak godel setan. Apabila setan nak ganggu kita, setan nak kacau kita, setan nak gurih kita, setan nak kena kita, maka malaikat ni mik tuku saat ni lepuk kepala setan.
Deh. Jadi kalau kita baca pagi, maka Tuhan wakilkan satu malaikat hidup dengan kita, duk jaga kita hingga sampai jatuh matahari. Pa jatuh matahari kita baca pula pas ngorek. 10 kali pula. La ilaha illallah wahdahu la syarika lang lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Maka Tuhan wakil pula satu malaikat duk jaga kita hingga sampai ke subuh. Deh. Lepas tu dia kata salam babo luk rau sama tiksan miwiti nai hai bangka. Dia tanyanya anak dia saat ni kata salam babo luk rau sama tiksan miwiti nai hai bangka. Dia tanya anak dia saat ni tu mana katanya masalah panengi ataupun otak saat ni tu jadi sematik ni makna kata keteningi tu jadi panaklah ataupun orang panggil fikir dan pula jiwa dia saat ni tu makna kata jadi pendek ataupun kalau kita kecek mudah-mudahnya masalah budak ni orang panggil kekurangan di segi akal, di segi fikir, di segi hati makna kata orang panggil sematik dia ni keteningi dia tu tak ada. Budak di teningi tu dia jadi harus sokmo. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang gini, kadang-kadang kok tu, kadang-kadang teriak, kadang-kadang tak tidur, kadang-kadang tak makan. Budak orang panggil sematik sang makna kata jiwa dia tak tetap, jiwa dia tu tak tenang. Lepas tu ada ubat lagu mana cara kita nak perhilang. Ini yang makna kata ibu bapa yang dirahmati Allah. Sebab itulah ketika kita kandungkan anak ni perlulah kita berdoa banyak. Dan perlulah kita saat ni tu kalau tak kena lagi tu minta jaga-jaga ibu bapa yang dirahmati. Dan saudara-saudara yang disayangi. Kalau anak pergi kena dah ni, dia tak ada arah. Ya gini, sebab itulah ketika kita orang jatuh dan orang tina. Hak yang suami isteri ni. Apabila kita nak tidur, kita kena ambil asmaya. Dah hak tina pun kena ambil asmaya. Lepas tu kita tidur saat ni tu, kita tidur dengan asmaya. Dan kita tidur dengan adat-adat tidur. Lepas pada tu ketika kita setubuh dan ketika kita saat ni tu nak jimuk ataupun setubuh kecek mudah-mudahlah. Hak ni lah Nabi hajar pada kita saat ni. Suruh bacakan doa. Ni salah satu hak sakut ni. Nabi suruh baca doa nak. Allahumma jannibna syaitan. Allahumma jannibna syaitan. Wahai Allah minta menjauhlah akan kami daripada syaitan. Wa jannibis syaitana. Dan minta menjauh akan syaitan. Mimma razaqtanahu. Daripada barang yang engkau merezeki pada anak. Ni pucah hak mula-mulanya. Kemudian apabila anak kita samatik dia tu jadi pandak. Ataupun daripada keteningan jiwa dia tu tak ada. Jadi nampak budak ni orang panggil tak cergah lah. Makna tak cergah, tak cerdik. Ni salah satu daripada perkara-perkara yang sudah orang panggil sudah ke apa? Yakni sudah kena penyakit. Kecek mudahnya penyakit di dalam diri budak. Maka budak ni apabila samatik dia jadi tak cerdik, jadi tak cergah semacam budak ramai-ramai. Maka cara nak ukar je salah satunya kita kena doa. Kena doa buat air tawar. Lepas tu kena buat di buah tamar, kena buat di nisai madu dan kena buat di buah zabik. Ini salah satu cara-cara kalau anak kita sematik fikiran dia jadi tak cergas seperti budak kebiasaan. Hak ni kena cuba tajribah, cuba uji lah, cuba tajribah, kena cubalah. Cuba lagu mana? Yakni kita kena cuba kita buatnya, yakni daripada macam kita makan buah tamar, tu 3 biji sehari dan kita makankan buah zabik saat ni tu 7 butir sehari. Lepas tu air zamzam campur pula dengan nisai madu. Ni cara nak ukar daripada anak kita hak jadi tak cergah ataupun tak jadi cerdik seperti budak kebiasaan. Seperti budak biasa lepas tu amo biasa buatlah daripada pelajar-pelajar amo hak yang pesing tak cergah ataupun ngaji tu tak cerdik kecek mudah benuk lah. Kecek benuk mudah-mudah kita kecek tu budak ni budak benuk lagi pula tak macam budak kebiasaan yang ramai-ramai. Maka lagu mana kita nak buat, lagu mana yang kita nak ukar, lagu mana panhan ni kita nak ukar lagi pula kita nak perubah hak ni. Dia kena buat di azamzam, kena buat di buah tamar, kena buat di nisai madu dan kena buat di buah zabik. Hak ni kena ukar suku kena ukar suku ibu dan pula daripada nakak kita yang tanya
daripada kad kitanya alif tu saat ni tu ilham. Nah, maka cara kita nak ukar tu kena cuba buat lagu tu lah. Kita kena cari nisai madu dan carikan wah tamar dan cari wah zabik. Lepas tu kita video makan setiap pagi belum daripada makan apa-apa satu, apa-apa benda nak masuk dalam perut dia, kita kena makan benda-benda tu dulu. Itulah yang amun nak hajar saat ni, mengajarkan amalan untuk nak Allah Ta'ala wakil satu malaikat jagakan kita. Maka kita saat ni tu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Maka kalau kita bacakan zikir ni 10 kali lepas pada subuh, maka Tuhan akan wakil malaikat kita saat ni tu hingga sampai waktu petang duk bawa ke alat senjata, bawa ke daripada tukun nanti godel setan nak kaca dan nak haru kita. Dan kalau kita baca malam, maka malaikat akan jaga kita hingga sampai subuh esok. Ya dah. Dia tanya, dia katanya salam babo yak dai berbabo awai tam. Nak tanya, nak tahu berbabo. Berbabo tu duk royak dah, lepas tu kita buka fik babo pun tak apa, ada fik setaban ponok cara sat. Berbabo saat ni tu duk royak banyak kali 080 702 3927. Sun 80 702 3927. 080 702 3927 tu daripada buah babo daripada buah babo 080 702 3927. Maka kita pun tak sepanjangkan kalam dah. InsyaAllah kita akan bersambung semula ibu bapa. Patut amalan yang amat nak satu laginya. Apabila kita masuk ke rumah kita mari daripada luar, maka kita bacanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca daripada doa ni Nabi hajarnya tiap-tiap kali kita mari di keluar, mari di luar kan misalnya, mari beli barang di kedai, mari beli barang di nak masalah, kita masuk mari kepada rumah kita, maka kita duk nyata muhajarah dulu baca kulhu 3 kali, lepas tu kita baca doa ni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. InsyaAllah setan tak akan haru kita, tak akan kacau kita selama mana kita tak berpindah tubik keluar. Selama itulah setan tak akan kacau dan tak haru kita. Dengan sekadar tu dulu, dengan kata wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.